Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Pagi. Sumbangan tunai rahmah SDR Fasa 2 perlu mula disalur pada awal April atau selewat-lewatnya 2 minggu sebelum Aidilfitri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kementerian Kewangan dan agensi berkaitan telah diarah mempercepat pengagihannya. Setakat 13 Mac, 320,103 orang telah pun mendaftar dan terima. Dan yang layak, saya minta dipohon segera sebelum 31 Mac supaya dapat dikeluarkan dana ini pada bulan Ramadan. InsyaAllah. Permohonan baharu dan kemaskini SDR Fasa 2 boleh dibuat menerusi laman sesawang tertera hingga 31 Mac ini. Bagi SDR Fasa 1 pula, pembayaran kepada 8.7 juta penerima layak telah dibuat sejak 17 Januari lalu. Ia membebitkan peruntukan 1.67 bilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Alustah Kedah malam tadi bagi sesi menghadap Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badlishah di Istana Anak Bukit. Ketibaan beliau bersama delegasi di lapangan terbang Sultan Abdul Halim pada pukul 8 malam disambut Ketua Polis Negeri Datuk Wan Hassan Wan Ahmad. Selesai sesi menghadap di Istana Anak Bukit, delegasi Perdana Menteri bergerak ke Makam Diraja Langgar bagi menziarahi Makam Sultan Abdul Hamid sebelum berlepas pulang ke Kuala Lumpur. Turut serta Mufti Kedah, Datuk Syekh Fazil Awang, Ahli Dewan Undangan Negeri Sukamananti, Datuk Zamri Yusof dan Timbalan Ketua Polis Negeri, Datuk Muhammad Rozi Syahri. Nilai kerugian awal kerosakan jalan akibat banjir di Johor mencecah 168 juta ringgit setakat minggu lepas. Esko Kejeraya Pengangkutan dan Infrastruktur Insinyur Muhammad Fazli Muhammad Salih berkata nilai kerugian dijangka bertambah selepas banjir surut sepenuhnya. Ketika ini, Jabatan Kerja Raya dan beberapa syarikat konsesi berada di lokasi banjir untuk membuat penilaian kerugian keseluruhan. Jalan-jalan dan infrastruktur di Segamat paling teruk terjejas. Selain jalan, ada kerosakan cerun akibat banjir, cerun. Ada juga jambatan yang mengalami kerosakan. Tapi di bawah portfolio saya ada bekalan elektrik dan juga bekalan air. Ada juga paip-paip air yang bengkok dan patah akibat hujan dan ada juga beberapa laporan tentang tiang-tiang elektrik yang hampir tumbang akibat banjir. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar menyeru majikan untuk mencarumkan pekerja mereka yang berusia lebih 60 tahun dengan pertubuhan keselamatan sosial perkeso selagi mereka masih bekerja. Ini bagi membolehkan pekerja dilindungi dan keluarga menerima manfaat daripada perkeso sekiranya pekerja ditimpa musibah sewaktu bekerja. Di bawah Akta 4, majikan perlu membayar caruman jenis kedua bagi pekerja yang berumur lebih 60 tahun iaitu sebanyak 1.25% daripada gaji bulanan pekerja tersebut untuk pelindungan skim bencana pekerjaan. Itu sudah mencapai 60 tahun, 61 tahun, okay, but you still can contribute. Okay? Ini adalah bagi memastikan mereka serta keluarga mendapat perlindungan di bawah skim bencana pekerjaan perkeso. Dari 1 Januari hingga 31 Disember 2022, last year, the whole year, jumlah kemalangan dilaporkan adalah sebanyak 70,948 kes. Dari jumlah itu, sebanyak 32,440 kes ataupun 45.7% adalah melibatkan kemalangan jalan raya.
Beliau ditemui selepas menyampaikan faedah bayaran faedah pengurusan mayat FPM kepada Edna Hippolito Amos, balu kepada mendiang Lee Eng Dong yang terlibat kemalangan 15 Februari lalu. Kementerian Pendidikan menitikberatkan pembangunan karakter untuk melahirkan pelajar yang menghormati dan bijaksana. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berharap agar anak-anak yang mempunyai masalah sikap diberi peluang supaya mempunyai masa depan yang cerah. Intervensi ini penting, sebab itu di peringkat KPM kita juga telah memperkukuhkan bahagian kaunseling kita. Kaunseling ya Datuk ya, bahagian kaunseling kita termasuk juga memberikan lebih banyak ruang autonomi pada guru untuk menguruskan berkaitan dengan anak-anak ini. Termasuk soal-soal sekiranya ada isu-isu disiplin, vandalism misalnya, kita empower betul PPD, sekolah dan JPN untuk mengambil tindakan supaya ruang lingkup itu tidak disensasikan ya. Sebab anak-anak kita ni bila berhadapan dengan isu sikap, kita harus ambil pendekatan lindung terlebih dahulu dan kemudian ambil sikap untuk membuat intervensi-intervensi supaya mereka dapat kembali dan mendidik proses mereka ini menjadi manusia yang lebih baik. Beliau berkata demikian semasa melancarkan seminar membangunkan Malaysia Madani dinilai. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi diarah menyiasat satu perarakan yang dikatakan ada kaitan dengan gaya hidup songsang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar menerusi kenyataan memaklumkan Jawi selaku pihak berkuasa agama tidak akan berkompromi dengan sebarang perbuatan bertentangan dengan ajaran Islam dan undang-undang yang dikuatkuasakan. Datuk Dr. Muhammad Naim meminta semua pihak supaya akur dan menghormati kedudukan Islam seperti termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Sebarang usaha untuk mempromosi serta menormalisasi gaya hidup songsang yang bercanggah dengan nilai Islam tidak boleh diterima sama sekali. Sementara itu, Jawi akan melakukan siasatan dengan kerjasama polis. Pihaknya telah menerima laporan serta maklum balas daripada orang ramai berhubung perkara itu. Malaysia akan mengutamakan dalam menambah baik kemudahan menjalankan perniagaan di negara ini untuk menarik pelaburan berkualiti. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata kerajaan akan terus memperkemas proses dan memantau serta menjejaki proses pelaburan dengan teliti menerusi unit pengurusan dan penyampaian projek dalam kementeriannya. Tengku Datuk Seri Zafrul berkata demikian semasa menyampaikan ucap tama pada seminar mengenai peluang perniagaan di Malaysia yang diadakan di Korea Selatan pada Selasa. Antara isu yang dibincangkan dengan Menteri Perdagangan Korea Selatan, Ah Duk-gyeon, adalah untuk memanfaatkan industri hijau dan digital untuk mengukuhkan bukan sahaja kerjasama serta pelibatan antara sektor swasta tetapi juga kerajaan kepada kerajaan. Korea Selatan merupakan rakan dagangan ke-8 terbesar Malaysia dengan jumlah perdagangan berjumlah lebih $26 bilion Amerika pada 2022. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata kerajaan negeri menubuhkan satu jawatankuasa khas bagi melihat keperluan pembangunan sekitar kawasan Proton City di Tanjung Malim menjelang 2027. Penubuhan jawatankuasa khas itu bagi mengkaji keperluan pembangunan di kawasan itu berikutan perpindahan 4,000 pekerja kilang proton di Shah Alam ke Tanjung Malim. Setakat ini sudah hampir 3,000 pekerja proton berpindah ke Tanjung Malim. Baki 4,000 lagi akan berpindah secara berperingkat-peringkat sehingga tahun 2026. Untuk melihat keperluan menjelang 2027. Keperluan untuk menyediakan perumahan yang mencukupi. Keperluan untuk menyediakan sekolah yang mencukupi dan selesa. Jadi yang akses sudah pun jawatankuasa itu dan kita sentiasa mengadakan mesyuarat berkolaborasi dengan pentadbiran ini dan juga dengan
pegawai daerah mualim dan juga yang dipetua balik daerah, supaya jangan nanti menjelang 2027 kita dilihat macam tak bersedia. Tambah beliau, kebanjiran pekerja Proton bersama keluarga mereka berupaya menjadikan kawasan tersebut sebuah bandar baharu yang dapat memberi limpahan ekonomi kepada penduduk di daerah Mualim dan Batang Padang. Beliau ditemui selepas merasmikan fasiliti terbaharu kilang Proton dan melancarkan model SUV terbaharu Proton di Proton City, Tanjung Malip. Rangkaian stamping baharu milik Proton Holdings Berhad bernilai RM140 juta dilancarkan di kilangnya di Tanjung Malim, Perak. Rangkaian stamping baharu itu adalah yang terbesar di Malaysia dan berpotensi mengurangkan pengimportan komponen tahunan syarikat sebanyak 115,000 unit. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Proton, Roslan Abdullah berkata, rangkaian stamping itu merupakan tambahan besar kepada keupayaan pengeluaran kereta Proton. Rangkaian stamping baharu itu berpotensi menambah 115,000 unit kepada jumlah volume pengeluaran syarikat. Ia juga membolehkan lebih fleksibiliti untuk membuat keputusan terhadap jumlah pengeluaran setiap bulan dan meningkatkan kelajuan untuk menghasilkan model baharu secara tempatan. Terengganu berjaya menarik pelaburan dari China bernilai RM2.5 bilion bagi industri berasaskan produk seramik kuarts dan pelombongan di Kemaman. Pelaburan bagi pajakan tanah selama 60 tahun di kawasan perindustrian Cenih Baharu itu berupaya mewujudkan 3,800 peluang pekerjaan tenaga kerja tempatan. Fasa pertama selama 5 tahun akan memberi nilai pelaburan RM600 juta membabitkan pembinaan kilang dan perpindahan teknologi bagi pemprosesan produk akhir yang akan beroperasi sepenuhnya di Terengganu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu PMINT, Wan Adenan Wan Rahman berkata, limpahan pelaburan itu secara tidak langsung akan mewujudkan kawasan perindustrian berskala besar baharu di Cenih. Setiap negeri itu kita mungkin ada adjustment sikit lah. Jadi setiap negeri dia ada sedikit perbezaan. Tapi kaedah pengoperasian tu memang dah ada satu garis panduan lah. Beberapa projek lain membabitkan hasil mineral baharu juga dalam proses rundingan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744. Hujan sejak awal pagi tadi. Operasi menghantar bantuan makanan dan cuaca yang cerah pada hari ini untuk melakukan pemantauan dari udara. Ramai 61 orang mangsa telah berjaya diselamatkan. Lagi mangsa ditemui meninggal dunia dalam kejadian tanah runtuh di Patang Kali. 4 mangsa telah dibawa keluar, manakala baki 2 lagi mangsa. Seorang pengarah syarikat bergelar datuk dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan rasuah RM6 juta. Dia didakwa menawarkan suapan kepada seorang pegawai daerah sebagai dorongan berkooni. Korban akibat gempa bumi Turki dan Syria. Ekonomi negara dijangka berkembang pada kadar lebih sederhana tahun ini. Baik, Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Saya Syarul Islam. Salam Malaysia Madani. Bersua kembali, pendedahan kepada bunyi bising yang berlebihan serta komplikasi penyakit seperti diabetes antara faktor penyumbang kepada masalah pendengaran dalam kalangan masyarakat. Untuk itu, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengambil inisiatif melancarkan Hari Pendengaran Sedunia 2023 bertemakan penjagaan pendengaran untuk semua, jadikannya realiti, bertujuan memberi kesedaran dan pendedahan kepada masalah pendengaran.
Lebih 40,000 penduduk Malaysia berdaftar sebagai OKU pendengaran. Timbalan Menteri Kesihatan Lokalisman Awang Sauni berkata, individu bermasalah pendengaran perlu diberi rawatan dan intervensi awal. Sehingga kini 10 hospital KKM dijadikan pusat satelit implan koklea, manakala program saringan pendengaran bayi universal telah dijalankan di 49 buah hospital. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Hari Pendengaran 2023 peringkat Negeri Selangor di Serdang. Klinik Kesihatan Kuah dan Klinik Kesihatan Padang Mat Sirat di Langkawi kini dilanjutkan waktu operasinya sekaligus dapat mengurangkan kesesakan pesakit luar di Jabatan Kecemasan Hospital Sultanah Malihah. Dua fasiliti tersebut melanjutkan operasi dari 5 petang hingga 9.30 malam dan 8 pagi hingga 12 tengah hari pada setiap Sabtu, manakala Jumaat tidak beroperasi. Dia memudahkanlah sebab ini kadang-kadang memang di Langkawi ini tempat pelancongan dan nak pergi klinik-klinik kadang-kadang pergi sana tempat dia tutup, tapi bila ada klinik ni lanjut tu mana memang sangat-sangat menghargai lah kerana dilanjutkan masa tu. Memang memudahkan lah bagi makcik kan. Kalau apa-apa hari pun main sini lah kan. Kalau sakit bangkit kita tak kena nak pergi jauh tu kan. Kalau kecemasan apa-apa. Kecederaan kecil-kecil contoh macam kena pisau, luka sikit-sikit takkan kita nak pergi hospital kan. Kalau untuk luka-luka biasa macam ni kan. So itu lebih memudahkan untuk orang ramai, orang awam lah. Kalau buka masa tu lebih lama ke malam tu. Di Kedah, 5 buah klinik kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM terpilih termasuk masing-masing satu di Alustar, Kulim dan Sungai Petani. Adakan perkhidmatan pemanjangan perkhidmatan ini tujuannya kita nak mengurangkan masa menunggu. Kalau kes-kes kurang cemas selepas waktu pejabat masih lagi boleh datang ke klinik kesihatan kita, iaitu klinik kesihatan Kuah dan klinik kesihatan Padang Mat Sirat selepas jam 5 iaitu sehingga 9.30 malam. Pemanjangan waktu operasi selepas waktu pejabat itu turut dilaksana di 52 klinik kesihatan di seluruh negara. Diskaun sebanyak 30% barangan keperluan persekolahan ditawarkan menerusi jualan rahmah Back to School di seluruh negara. Dengan kerjasama Aeon Big Sdn Bhd, tempoh masa jualan itu dilanjutkan sehingga 22 Mac bagi memberi peluang ibu bapa mendapatkan barangan persekolahan dengan harga berpatutan. Di Selangor, Exco Agama Islam, Pengguna dan Industri Halal Muhammad Zawawi Ahmad Mukni berkata, inisiatif di bawah payung rahmah ini dilaksana dalam usaha membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat berpendapatan rendah. Pihak kerajaan negeri mengalu-alukan kepada mana-mana pihak yang ingin menganjurkan program jualan rahmah, ya, supaya bekerjasama dengan pihak KPDN supaya kita dapat mengenal pasti dan juga memastikan bahawa produk yang ditawarkan kepada pengguna adalah produk yang baik, selamat dan sesuai untuk digunakan oleh pengguna. Beliau ditemui selepas merasmikan jualan rahmah sempena Back to School peringkat negeri di Shah Alam. Penggunaan platform digital terus menjadi keutamaan dalam usaha menjadikan RTM terus relevan. Ketua Pengarah Penyiaran Suhaimi Sulaiman berkata, tahap perhatian penonton kini adalah lebih pendek dan mahukan maklumat yang padat tetapi lengkap. Perubahan ini boleh disaksikan menerusi berita 15 minit bermula malam ini, Kanta 744. Jadi sekarang kita sedang menyusun program di mana wartawan, produser dan semua mereka yang terlibat dalam menghasilkan konten iaitu kandungan untuk menghadiri kursus-kursus di mana kita memahami bagaimana masyarakat pada hari ini melihat konten, maksudnya apa yang mereka mahukan.
Beliau terdahulu mengadakan sesi town hall bersama warga RTM Sarawak yang turut dihadiri Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Maknoh. Baik, berita luar negara, hanya 4 bulan selepas memberhentikan 11,000 pekerja, syarikat induk Facebook Meta akan mengurangkan lagi kaki tangannya dengan menamatkan perkhidmatan 10,000 pekerja. Sekaligus menjadikannya gergasi teknologi pertama mengumumkan pusingan kedua pemberhentian pekerja secara besar-besaran. Perkara itu disahkan Ketua Pegawai Eksekutif Mark Zuckerberg. Menerusi mesej kepada kaki tangannya, Zuckerberg memaklumkan syarikat tidak akan mengisi kira-kira 5,000 jawatan kosong yang dibuka sebelum ini. Keputusan itu walaupun sukar, namun syarikat tiada cara lain lagi. Pemberhentian pekerja itu sebahagian daripada langkah penyusunan semula lebih meluas di Meta. Ia antara lain akan menyaksikan syarikat tersebut mengecilkan saiz pasukan sumber manusia, membatalkan projek dengan keutamaan rendah dan mengecilkan unit teknologinya. Beberapa penyokong Imran Khan cedera selepas bertempur dengan polis anti rusuhan bagi menghalang usaha mereka menahan dan memenjarakan bekas Perdana Menteri Pakistan itu. Penyokong Parti Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI dilapor memulakan keganasan hingga memaksa polis menembak meriam air ke arah mereka. Ini adalah kali kedua polis pergi ke rumah Imran di Bandar Timur Lahore untuk menyerahkan waran tangkap selepas gagal mematuhi tarikh kehadiran ke mahkamah. Pertempuran sama turut berlaku minggu lalu selepas mahkamah di Islamabad mengeluarkan waran tangkap atas tuduhan mengancam hakim dalam satu ucapannya tahun lalu. Bekas Perdana Menteri itu terbabit dalam beberapa kes mahkamah sejak penyingkirannya awal tahun lalu dalam undi percaya di Parlimen. Bermula hari ini, China akan memulakan semula pengeluaran visa kepada warga asing. Langkah itu sekaligus menarik balik sekatan menyeluruh yang berkuat kuasa sejak penularan COVID-19. Selain dokumen perjalanan baharu yang sedang disemak dan diluluskan, visa yang dikeluarkan sebelum 28 Mac 2020 yang masih sah dibenarkan masuk ke China. Dasar yang dikemas kini itu juga membolehkan penyambungan semula perjalanan tanpa visa bagi mereka yang tiba dengan kapal persiaran ke Shanghai dan kumpulan pelancong tertentu dari Hong Kong, Macau serta negara ASEAN. Walaupun kebanyakan negara lain mula membuka semula perjalanan antarabangsa lebih awal, China hanya memulakannya pada akhir 2022. Baik, berita sukan, beregu profesional lelaki negara Teo Yi Ong Yusin mara ke pusingan kedua kejuaraan All England 2023 selepas menyingkirkan pemenang pingat emas Sukan Olimpik Tokyo 2020 Li Yang dan Wang Qilin di Birmingham malam tadi. Pasangan di ranking ke-8 dunia itu akan bertemu juara bertahan Muhammad Syahubul Fikri Bagas Maulana dari Indonesia bagi merebut tiket ke suku akhir esok. Turun sebagai pilihan ke-8 kejohanan, Yi Yusin terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasangan Taiwan itu apabila terpaksa bertarung sehingga ke set penentuan 12-21, 21-16, 21-18 selama 57 minit pada pusingan pertama. Beregu campuran profesional negara Tan Kian Meng, Lai Pei-jing juga cemerlang apabila mara ke pusingan kedua dengan mudah menundukkan pasangan Indonesia Rino Rinaldi, Pita Heningtyas Mentari dalam perlawanan straight set 21-19, 21-18.
Turun sebagai pilihan ke-6 kejohanan, Kian Meng Beijing akan bertemu pasangan yang berada di ranking ke-16 dunia dan naib juara edisi 2021 Yuki Kaneko Misaki Matsutomo dari Jepun pada pusingan kedua hari ini. Sementara itu, beregu wanita utama negara Pelitan Emtina tewas mengejut pada pusingan pertama kepada pasangan Jepun Mayu Matsumoto Wakana Nagahara 13-21, 21-15, 15-21. Beregu campuran negara Chan Tangji Toh Iwei turut mengalami nasib yang sama apabila ditundukkan pasangan Jepun Yuki Misaki dari Jepun 19-21, 24-22, 17-21. Liga Super, kejayaan ke atas Kelantan United KUFC kemarin disifatkan sebagai titik permulaan baharu buat Kedah Darul Aman KDAFC untuk terus memburu kedudukan dalam kelompok teratas saingan musim ini. Penolong jurulatihnya Victor Andrek berkata meskipun hanya menang tipis 3-2 di Kota Baru, namun ia sudah cukup menyuntik semula semangat skuad Kenari yang mengalami 2 kekalahan berturut-turut sebelum ini. Satu hantaran dan peluang yang dibilik. Sebenarnya kita memang mengharapkan malam ni kita harus mengutip 3 mata penuh sebab setelah 2 kekalahan berturut-turut, so kita tak nak moral team tu jatuh lagi. So we have to come back. So this is the right time untuk kita nak collect 3 poin, and then bila beraksi di Padang sendiri, home ground, nanti kita akan dapat pulihkan keadaan pasukan dari segi moral team. Selepas 4 perlawanan, Kedah kini di kedudukan keempat dengan 4 mata hasil 1 kemenangan, 1 seri dan 2 kekalahan. Manakala KUFC pula terus berada di tangga tercorot dengan hanya mengutip 1 mata. Yang berjaya dihasilkan. Pencapaian cemerlang tokoh-tokoh legenda sepanjang zaman di arena sukan negara mengimbau kenangan dan perjuangan atlet-atlet negara dalam Sukan Legend edisi Memori setiap Sabtu 11 malam di TV1 dan 11.30 malam di saluran Sukan RTM. Baiklah, berita pagi berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Salam Malaysia Madani.